Dia bawa Kak dia pergi depan, sambil dia jalan tu sampai dekat kabin, tengah-tengah kabin tu yang si Juni ni sibuk lah kan. Dia seorang tu dah jalan ke depan, dia pun sibuk. Babe, aku tak nampak apa pun yang kau cakap tu. Tadi pun okay je. By the time dia cakap macam tu je, terus yang stewardess yang berjalan dengan kad ni ke depan ni, dia gelak tau. Dia gelak dekat tengah kabin tu. Dia bukan gelak kuat tau, dia macam Assalamualaikum. Hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah Misteri. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, malam ni kita dapat caller agak jauh jugalah, tapi dia dah menetap dekat Semenanjung. Ya, jauh Semenanjung. Dan yang pastinya kali ni sangatlah berbeza kan? Dan aku tak sangka pula ada cerita di tempat yang macam ni. Itulah aku tu tunggu. Sebab selama kita jadi host ni, kita belum pernah dengar kisah-kisah seram daripada kapal terbang. Ya, kan. Jadi itulah yang kita dengar. Kita nak ada kelainan. Di mana tempatnya? Di sini lah, Santai Chill. Jadi macam mana kalau kau nak support kita orang, teruskanlah like, share dan subscribe. Mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang mana belum follow kita punya social media, kita punya TikTok, kita orang punya Instagram, follow rapat-rapat. Okay, dan pada korang mungkin ada cerita nak kongsi dengan Santai Chill, dekat mana platformnya, inilah tempat yang sesuai. Pergi kat link di bawah, ada link WhatsApp, dan bagi tahu korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Betul. Macam biasa, aku nak introduce ataupun nak kenalkan lah caller kita ni kat diorang semua. Sebelum tu, Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Selamat malam. Malam. Boleh perkenalkan diri Kak? Okay, nama saya Ann, berasal dari Kota Kinabalu, tapi dah menetap dekat Semenanjung ni dari sejak 1996. Original Sabah lah ni. Yes. Okay. Tapi kalau aku rasa orang Sabah ni banyak nama N. Itulah aku pun tanya juga nama N lagi. Banyak juga nama kita, nama caller kita yang bernama N. Ya, betul. Alright. Okay Kak, jadi sebelum kita mulakan cerita, kita nak tahulah Kak ni bekerja sebagai dulu Kak N bekerja sebagai pramugari, ex-cabin crew lah. So kerja dah lama lah, dalam 16 tahun macam tu. So dalam ni Kak N nak kongsi cerita pengalaman lah, sama ada pengalaman dekat dalam kapal terbang ke ataupun dekat hotel. Okay, baik. So bila dekat airport kan, dekat kapal terbang, dia mesti mengaitkan dua airport yang besar kat Malaysia. Betul. Dia tak KLIA 1, KLIA 2. Betul. Kan. Tapi saya teka lah Kak, saya teka KLIA 1 kan. KLIA 1. Kan betul. Okay. Tak. Okay. Ini ada kaitan dengan KLIA 1. Lepas tu lagi satu dekat Subang. Dekat Subang Airport. Masa tu KLIA tak siap lagi. Betul. So kita buat take off landing dekat Subang kan. Ingat tak? Faham betul. Alright. Okay. Jadi kita dah tak sabar nak dengarkan cerita dari Kak N. Tanpa membuang masa, kita mempersilakan N dengan cerita yang pertama. Dipersilakan. Macam tu je. Hai. Mati guys. Kejap guys. Hello. Tadi putus dia terputus sendiri. Kita orang cakap dipersilakan je, itu mati. Okay Kak. Okay. Kak Ina bercerita pasal
dalam aircraft lah masa airport tu dekat Subang lah. Masa tu KLIA tak siap lagi, so kita buat take off landing dekat Subang Airport. So masa ni kita transit, masa tu dalam tengah hari macam tu lah. Kita transit tu lama lah dalam rasanya sejam setengah kot. So macam biasa lah, kalau bila kita transit, kita akan catering truck akan datang tau. Catering truck akan datang untuk tukar food card. Pasal lepas transit tu bila kita transit lama dekat Subang Airport kan, biasalah bila transit tu kita sampai je, passenger dah keluar, kita akan buka pintu untuk catering punya truck. Pasal kita nak tukar card kan, yang food card tu. So biasanya catering truck tu bila dia dah load food cart dekat dalam galley, dekat belakang sekali tu, dia akan pusing ke sebelah sana, dia nak load food cart untuk business class pula. Tapi memandangkan masa tu rasanya tak silap, masa tu passenger tak ramai tau. Masa the next sector tu sektor yang seterusnya, passenger diorang dah kira kan tak ramai, so dia orang letak business class punya food cart dekat belakang. So kita dah lepaskan cleaner, passenger dah disembak semua keluar dah kan. So kita pun 3 orang, 1 steward, 1 junior crew, 1 KN lah. So kita orang planning lah, kita orang tak nak makan food ni crew meal. Macam dah muak kan. So kita pun planning lah, okay, kita transit lama, so jom kita pergi makan dekat luar, dekat cafe dekat airport lah. Okay. So masa tu kita keluar sekali dengan pilot 2 orang dengan supervisor kita orang keluar sama-sama lah. Dalam aircraft kan, kalau you tinggalkan aircraft tu kena ada seorang jaga tau, supaya macam kiranya dia jaga aircraft tu lah daripada orang yang tak sepatutnya masuk dalam tu. Macam unauthorized person masuk dalam tu, that's why kita kena ada at least orang dekat dalam aircraft. Okay. So yang dekat dalam aircraft tu ada satu senior stewardess dekat dalam tu, yang kerja dekat business class. So kita semua dah pergi airport, so masing-masing berpecah lah. Pilot pergi tempat mana tak, lepas tu supervisor kita pergi mana tak, kita pergi cafe. Tapi bila sampai dekat cafe tu banyak yang tutup tau. Tempat makan tu banyak yang tutup. So yang buka tu yang kita tak nak makan lah makanan dia. Tak apalah, I punya junior cakap, babe, kita tak nak makan lah yang ni, tak apalah, kita makan crew meal saja lah. Okey lah, jom lah. Kita balik lah, patah balik aircraft ramai-ramai kan. So masa nak naik tu, you guys perasan tak kalau you guys naik yang tangga tu, tangga tu bising tau. Kan dekat Subang Airport kita tak ada aerobridge kan. Kita nak guna tangga. So kita patah balik dekat ke aircraft balik lah, pasal cafe dah banyak tutup kan. So kita patah balik aircraft, kita nak naik tangga. Tangga tu kan kalau you guys perasan, tangga nak naik aircraft tu dia bising tau. Besi kan, dia bising bila you naik. So kita bukan naik serentak tau, naik atas tu kita naik macam seorang-seorang. Macam masa tu macam mana KN naik dulu, lepas tu baru steward tu naik, baru junior tu naik. So kiranya macam, tapi masa tu KN naik seorang lah, naik tangga tu seorang. Yang dorang tu kat belakang, macam tu. So nak bagi bunyi tangga tu jangan bising, KN naik guna kaki depan tu. Tenjit. Pasal bukan tumit, kaki depan tu kita tak nak bagi dia pakai sandal. Pasal sandal bila you naik dia bising. Okay. So KN naik guna kaki yang kat ujung tu. Naik susul macam tiktok. You naik susul macam tiktok, macam tu. So bila sampai kat atas tu, ada ruang nak masuk pergi pintu aircraft tu kan. Masa nak naik tu, sebelum sampai atas tu, KN dengar bunyi orang makan kuat tau. Dia macam makan macam you tak tahu pernah tak you tengok movie ke, you tengok kartun ke, monster makan. Macam bunyi macam bunyi macam tu, bunyi orang makan. Makan. Macam tu kan. Kuat, bunyi dia kuat tau. So macam rasa macam buat ni kan. Tu tapi macam rasa lain macam
apa macam tak selesa lah. So Kak N tengok pula daripada tangga tu, Kak N nampak galley kat depan tu yang kitchen yang kecil tu, dia tutup tau. Kalau you perasan, kalau you masuk aircraft kan, depan tu ada galley. Ini Boeing 737 tau. You masuk, depan tu ada galley, dia ada curtain tu tutup. Dia galley tu tutup dengan curtain. So Kak N tarik Kak N punya sandal ni, Kak N naik pakai kaki ayam. Naik slow kan. Pasal bunyi itu datang daripada dalam tu. Bunyi itu datang daripada dalam tu. So Kak N masuk, slow masuk ni. Bila betul-betul tengok curtain tu kan, curtain tu dia betul-betul katuk. Tutup. Bila dah macam tu, sebelah tu Kak N tak boleh nak selak kan, pasal dia tutup betul-betul katuk tau. So Kak N pergi ke sebelah sana, pergi ke sebelah tu kan. So Kak N buka curtain tu sikit, pasal dia dah tutup dengan button tau kat situ. So Kak N buka, selak sikit. Kak N nampak senior kita orang ni, dia tengah duduk mencangkung makan ayam raw, yang ayam mentah tu. Bukan ayam yang cabut, yang bulu dicabut tau. Ini ayam yang masih dengan bulu dia. So Kak N nampak ni, dia punya muka, pipi dia ni, telinga dia ni berdarah-darah tau. So lepas tu uniform tangan tu, sleeve dia tu lumur dengan darah. Yelah, dia pegang benda tu, dia macam dia tarik makan, dia makan, dia gigit, dia tarik. Something macam tu yang Kak N nampak. So bila kita berdiri kat situ kan, Kak N macam yang tergamam sekejap lagi, kita macam terpaku sekejap kan, macam betul ke yang Kak N nampak ni? Pasal benda tu kan macam physically kita nampak tau. Dengan bunyi cara dia makan tu macam menakutkan lah. Pasal masa tu yang dekat dalam aircraft tu Kak N dengan dia saja. So kiranya Kak N selak tu dia tak tahu, dia tengah sibuk makan sambil menyangkung tu. So dah terpaku sekejap, macam terjaga sekejap kan. Kak N slowly turun balik, keluar balik daripada aircraft tu. Lepas tu masa nak turun tu, si steward ni tengah nak naik, dia dah kat tengah-tengah tangga tu. So steward tu dia tengoklah Kak N, tengok atas lah, dia tengok Kak N. Dia cakap, babe, apa yang bunyi orang makan kesedapan tu? Lepas tu Kak N tunjuk sign language lah. Macam letak jari tunjuk tu dekat mulut. Jangan cakap apa-apa, diam je. Lepas tu kuatlah dia kata, diam je, jangan cakap apa-apa. Lepas tu tengah-tengah kita punya conversation tu, si junior crew ni pula tengah naik. Lepas tu kita orang ni cakap sign language kat dia, buka kasut, buka sandal, naik. So diam. So macam yang dia ni tengah tak tahu apa-apa, yang asal kenapa naik je, diam. So kita dua orang stewardess ni, kita buka sandal kita, naik atas tu sekali dengan steward tu lah. Steward tu dia tak buka kasut lah, dia tiptoe slowly kan, pasal dia pakai kasut. So bila kita dah sampai dekat curtain tu, bunyi tu dah tak ada tau. Bunyi dia makan sedap-sedap tu dah tak ada dah tau. So kita pun jalan, serusur jalan balik pergi belakang kan. Lepas tu sampai kat belakang, kita orang duduk dekat seat paling last tu. Kita orang borak kat situ lah. So junior ni tanyalah, Babe, apa kau nampak? Asal kenapa? So Kak N ceritalah dengan dia apa yang Kak N nampak tau. Lepas tu yang steward ni pula, dengarlah, kuat sangat dia makan. Macam orang macam tak pernah makan, yang macam tu tau. So tengah-tengah kita orang borak-borak tu kan, kita nampak dia daripada jauh tau, keluar daripada business class. Lepas tu dia berjalan menghala kat kita tau. Dia pergi belakang lah. Dia pergi belakang tu, kita orang terus terdiam. Terus diam tau. Dia datang. Okey. Buat bodoh. So dia jalan tu macam biasalah kan. Kalau macam crew kan, cabin crew, kita akan macam break the ice lah, kita borak. Babe, you guys dah makan ke? Dia cakap dengan kita orang macam biasa je. You guys dah makan ke? Tadi you guys pergi tatau tak ada, kita tak, kita buat kita conversation kita itulah kan. Lepas tu dia tanyalah kad dia, kad I punya kad dekat sini dekat sini dah. Lepas tu
steward ni tanya dia. Dia kata, you, asal you nampak Messi ah? Dia tanya macam tu tau. Kita orang ni masih macam yang kita orang tengok dia. Kalau orang tanya Kak N dengan junior crew ni, dia bila dia datang ke belakang tu, yang darah-darah semua yang Kak nampak tu dah tak ada dah tau. Muka dia ni macam muka yang kita nampak dia sebelum ni, yang masa kita fly ni. Dah tak ada nampak macam ada darah-darah ke muka dia apa semua, tak ada. Tapi yang steward ni tanya dia, tiba-tiba tanya dia tau, you kenapa you punya muka kenapa you Messi ah? Kenapa you nampak Messi ah? Dia tanya macam tu tau. Dia tanya macam tu. So yang steward, yang senior stewardess ni, dia tak okey je, tak ada benda. Ini I ambil IP card So okey, dia pun bawa lah kad dia kan. Dia bawa kad dia pergi depan, sambil dia jalan tu sampai dekat kabin, tengah-tengah kabin tu yang si Juni ni sibuk lah kan. Dia seorang tu dah jalan ke depan, dia pun sibuk. Babe, aku tak nampak apa pun yang kau cakap tu. Tadi pun okey je. By the time dia cakap macam tu je, terus yang stewardess yang berjalan dengan kad ni ke depan ni, dia gelak tau. Dia gelak dekat tengah kabin tu. Dia bukan gelak kuat tau, dia macam dia giggles. Dia macam giggles. Faham? Tahu kan? Dia macam giggles giggles kat tengah kabin tu sambil dia bawa kad tu. Lepas tu sampai kat depan, dia dah jalan lah pergi depan Lepas tu stewardess yang junior ni masih tak puas hati, still tanya juga, Babe, aku tak nampak lah apa yang kau nampak tu, okey ke ni. Lepas tu Kak N cakap dengan dia, aku tak nampak, asal aku tak tahu, itu yang aku nampak lah, aku beritahu korang kan. Lepas tu yang steward ni dia mencelah tu, dia kata, asal pula tak nampak, kau tak nampak ke tadi muka dia Messi gila tu, dia kata, dengan darah, dengan dia punya. Kita orang macam pelik sikit, macam pelik lah. Kau cakap kita orang tak nampak, tapi dia lah, Babe, apa yang kau nampak? Cerita tak, korang tak nampak ke? That's why aku tanya tadi, asal you nampak Messi rambut serabai, rambut depan kan. Biasa kita kan macam kabin ku, kita sikat rambut, kemas semua kan. Lepas tu dia kata, you guys tak nampak ke dekat tepi-tepi pipi dia tu bekas darah kering? Dia cakap macam tu. Macam kita tengah sekejap lah. Macam pasal Kak N nampak, macam physically Kak N nampak. So bila dia pergi belakang tu, kita orang tak nampak. Kak N pun tak nampak yang dia sebenarnya berlumur dengan uniform dia tu. Dia kata uniform dia tu, yang sleeve dia tu berlumur dengan darah kering. Macam tu. Dia nampak, tapi kita orang tak nampak tau. Jadi macam misteri dia kat situ lah. Pasal yelah, kalau you guys nampak pun orang menyangkung duduk makan ayam mentah dengan bulu-bulu tu, macam pelik kan? Ya. Betul tak? Itulah cerita yang pertama. Itulah dia. Kalau dalam flight tu ada ke apa ni, ayam dengan ada bulu ni lagi tu, mana dapat kan? Mana ada? Tak ada. Memang tak ada lah. Pasal macam yalah, bila Kak N nampak dia makan dengan benda-benda tu, of course lah, kalau mesti berdarah-darah kan muka dia kan, dengan ayam yang bulu yang tak cabut tu kan. Betul. Itu yang pelik tu. Itulah dia. Okay. Macam itulah ceritanya. Tapi kan kawan akak ada bertanya pada dia yang Messi kan, ada tak dia tanya tadi dia makan ke tak? Tak ada. Dia pun cakap dengan kita orang, steward tu pun cakap dengan kita orang. Takkanlah aku nak tanya, kau tadi kau makan ayam ke apa? Tak ada. Dia tak cakap. Pasal dia kata, bila aku tengok muka dia pun aku takut, dia cakap. That's why dia tak tanya. Dia cuma cakap, asal you nampak Messi lah. Itu je. Dia tak macam tanya lanjut, kau makan apa, asal kau berdarah ke apa. Tak ada. Dia tak tanya benda tu. Dia cuma berani tanya, asal you nampak Messi. Itu je. So akhirnya kawan akak tu tahu tak cerita ni? Kira akak bagi tahu dia yang akak nampak akak nampak dia makan ayam tu. Bagi tahu yang senior tu, of course lah kita tak bagi tahu dia. Mana bagi tahu. Kita cuma macam kita nampak. Tak ada. Banyak benda-benda misteri macam ni kan yang jadi dekat sana lah. Kita tak cakap dengan orang. Kita tak tanya pun. Baik.
Okay, Kita tak itu tanya. cerita pertama menarik. Aku first time dengar cerita macam ni. Betul. Dah macam cerita, ada satu cerita hantu Thailand tu. Dekat dalam kapal terbang. Kan. Okey, baik Kak. Tadi Kak cakap ada 4. Yang next story ni pasal apa? The next story tu Kak En cerita pasal hotel. Okey. Boleh? Boleh? Okay, cerita pasal hotel Okay, biasa kita cabin crew kita akan buat dalam, mungkin dia tengoklah pattern flight yang you buat. Macam contoh tak silap yang experience yang Kak En buat ni kan. Dia, kita orang buat tak silap lah, kita orang buat 5 sektor tau. 5 sektor tu maksudnya contoh lah, ini contoh Cool Singapore Cool ada 2 sektor. Itu dah 2 sektor. So yang ni Kak En tak ingat flight apa yang kita buat. Cuma yang Kak En ingat last sektor kita buat adalah Kuala Lumpur Penang. Okay. So dekat Penang tu kita sampai dalam around 3 lebih macam tu lah. 3 lebih petang macam tu lah 3 lebih. So kita macam siap-siap lah, kita dah set lah dengan cabin crew budak-budak ni lah. Seorang tu budak Penang, steward ni budak Penang. So dia dah beritahu dia akan keluar dengan kawan-kawan dia, balik lewat apa semua. Lepas tu kita orang yang lain ni dah plan lah, okay, nak pergi makan mana semua Balik daripada dinner, rasanya Kak En balik masuk bilik tu dalam pukul 8 lebih lah dalam 8 lebih. Dia siap-siap packing apa semua, tidur dalam 9 lebih macam tu lah. Pasal the next day kita punya wake up call pukul 4.30 pagi tau. So transport daripada hotel ke airport pukul 5.30 pagi. So tidur-tidur macam tu, itu kita dah tidur macam tu kan. Tengah malam tu Kak En terjaga tau. Pasal kenapa? Pasal Kak En terdengar bunyi budak-budak ni yang baru sampai daripada KL lah. Dia punya last flight Penang. Dia sampai kat Penang, itulah diorang punya flight. Diorang paling last lah sampai dekat Penang lah tentu. So masa tu dah midnight. Kak En tahu dia punya schedule mesti midnight punya. Dia memang akan midnight lah kalau diorang ni sampai dekat hotel. So biasanya cabin crew kita akan diletak dekat satu floor yang sama tau, in case of emergency ke, orang siapa sakit ke, macam tu lah. So masa yang Kak En terjaga tu, Kak En terdengar lah diorang ni ada conversation lah dekat luar pintu Kak En tu kan. Babe, malam ni kita nak pergi mana? Kita nak makan kat mana? Pergi Maple lah. Okey lah nanti macam gitu conversation diorang nak pergi makan tau. Kak En dengar lah diorang punya conversation tu kan. Lepas tu Kak En boleh dengar dia punya trolley, kapet dekat hotel tu. Kalau you tarik dengan trolley kan, trolley bag tu, kalau you jalan pun you boleh dengar dia ada bunyi tau. So bila Kak En dengar lah bunyi trolley dong pusing apa semua, dong buka pintu, kita boleh dengar. Lepas tu Kak En pula, bila Kak En dekat mana-mana hotel sekalipun walaupun Kak En dah pernah pergi hotel tu kan, tapi macam perasaan unsettle yang tak selesa tu pun masih ada tau. So Kak En biasalah dekat hotel ada bantal. So kita letak lah, Kak En akan letak bantal tu kiri kanan. Lepas tu Kak En akan ambil extra bantal dekat dalam closet, letak atas Kak En. Lepas tu sekali dengan blanket tu lah. So bila Kak En baring tidur tu kan, Kak En cuma nampak ceiling sahaja. So kiri kanan depan apa semua tu Kak En dah tak nampak dah. Okay. Lepas tu masa nak tidur tu ada rasa nak tidur kan, macam rasa dah nak terlelap kan. Kak En dengar pintu bilik Kak En tu kena buka tau. Dia buka, lepas tu Kak En dengar orang tarik trolley macam yang Kak En dengar dekat luar tadi tu. So masa tengah nak terlelap tu kan, ini mesti budak sesiapa lah cabin crew lah ni kan. Masuk je, mungkin dia salah bilik ni kan. Dia masuk, lepas tu dia pintu tutup, dia masuk, dia jalan betul-betul, dia berhenti dekat kaki Kak En tu. Dia berhenti kat situ, berhenti sekejap. Mungkin masa tu Kak En fikir, masa nak terlelap tu kan, dia tengah tengok kot ada cabin crew kat dalam ni. Kalau ada orang kat dalam ni, mesti dia salah bilik kan. Mesti dia keluar. So betul dia keluar. So Kak En dah terjaga tau. Okey lah, dia tidur balik lah. Tidur balik. Lepas tu masa nak tidur tu, belum terlelap lagi masa nak tidur tu, dengar lagi pintu ni buka.
Lepas tu ada lagi bunyi troli tu masuk deg-deg-deg. Dia jalan masuk, dia berhenti betul-betul dekat kaki Kak En ni. Kaki Kak En ni berhenti kat situ. Lepas tu Kak En rasa dia duduk atas Kak En punya katil tu. You tahu kan bila you baring kat situ ke, bila orang duduk atas you punya katil tu, you rasa macam ada orang duduk kat situ lah. Kan tilam tu kan kita boleh rasa ada orang duduk kan. Itu yang Kak En rasa. Siapa masa tengah nak tidur tu Kak En fikir, siapa yang duduk ni? Takkanlah housekeeping tengah-tengah malam buta kan, midnight boleh datang duduk lepak kat situ. So, macam lepas tu dia bangun, dia pusing dia pergi troli tu dengan tapak kaki yang sama, dia keluar, dia hempas pintu, dia tutup pintu tu, dia hempas pintu Kak En tu. Tu Kak En lagi terjaga lah, macam apa benda, siapa lah ni kan, housekeeping ke kan. Takkanlah cabin crew sebodoh itu nampak ada barang-barang orang kat sini. Takkanlah, mesti ada orang kat situ kan. So okay, tapi masa tu kan Kak En dah rasa macam lain macam tau. Pasal benda tu kan Kak En boleh terfikir masa nak tidur tu. Kak En terfikir, ini aku dengar troli dan orang macam step yang sama tau. Kenapa dia masuk balik So Kak En pun macam rasa tak elok lagi lah. Kak En tarik Kak En pun blanket tu, converter tu, Kak En tutup separuh daripada muka Kak En tu. So pusing ke tepi kiri ni, Kak En cuma nampak lampu tu Kak En pasang tak tutup tau. Lampu tu memang pasang, lampu yang backside tu Kak En pasang tau. So Kak En boleh nampak lampu tu sahaja, nampak ceiling dan lampu sahaja. Lepas tu duduklah sekejap kan, try nak tidur kan, kita cuba nak tidur kan, tiba-tiba bunyi tu, pintu Kak En tu buka lagi tau. Buka, dia masuk lagi, deg-deg. Okay, dekat depan katil tu dia ada letak bag dengan TV. Sebelah TV tu ada dressing table tau, ada cermin dressing table. Lepas tu dia ada sofa. So kat tengah-tengah tu kosong. So dia lalu jalan pusing kat situ 3 kali tau. Lepas tu dia berhenti. Tekelah dia berhenti kat mana? Dia betul-betul berhenti kat tepi katil Kak En tu. Dia berhenti kat situ, tapi Kak En tak nampak lah pasal yelah kita dah tutup kita punya muka kan, separuh. Kita nampak lampu tu je. So bila macam kenapa dia berhenti tepi katil aku ni kan? Tak lama macam tu, macam rasa tak selesa, Kak En bangun, Kak En tarik blanket tu, Kak En bangun tau, duduk kan, bangun duduk. Kak En nampak dekat dressing table tu ada orang duduk, rambut pendek, baju dia warna hitam tau. So dia tengok Kak En melalui yang cermin reflection dia tu. So dia cakap dengan Kak En, dia cakap, apa sal? Dia bercakap kan Kak. So dia gelak tu, dia gelak giggles dan macam apa, macam tak tahu lah mengilai ke apa, Kak En tak tahu, tapi dia reflection tu tengok Kak En tau. My goodness. So macam bila Kak En nampak macam tu, kita baring terus lah, kita tutup dengan blanket. So dekat dalam blanket tu yang Kak En pampam muka Kak En cubit hidung, cubit telinga ni, cubit pipi ni, macam orang bodoh lah kat dalam blanket kan. Betul ke apa yang aku nampak ni? Betul ke? Aku tak tidur lagi tau ni. Kak En tak tidur lagi tau. Benda tu siap bercakap. So macam fikir, apa yang aku nampak ni? Ini cubit ni, peluh dingin ni, peluh ini, jangan cakap lah kat dalam blanket. Rasanya dalam blanket tu Kak En adalah dalam 10 minit macam tu. Nak apa, cari semangat tu balik tau. Cari semangat tu balik. Macam tak percaya kan, benda tu ada kat situ. Duduk kat situ, muka dia macam muka Kak En. Masa tu rambut Kak En pendek tau. Betul-betul muka Kak En kat situ. So bila macam tu kan, bila dengan semangat yang ada tu kan, Kak En buka blanket, tak ada siapa, kosong. Kak En cari crew list. Biasa kita semua cabin crew kita dapat crew list tau dekat hotel. So ada nama crew tu, ada passport number, ada apa, ada dia punya room list kan, room number dia lah. So orang yang paling dekat dengan Kak En masa tu yang bilik tu adalah steward yang dari Penang ni. So Kak En terus call dia.
Kak En terus call dia lah. Babe, engkau ada kat bilik babe, aku baru sampai. Kau jangan tanya apa-apa. Kak En cakap dengan dia, kau jangan tanya apa-apa, kau datang bilik aku sekarang juga aku buka. Asal jangan banyak tanya, datang je. Tu bukalah pintu. Dia masuk pun dia masuk tu, dia tanyalah, kenapa babe? Asal jangan tanya banyak. Kau kat sini, kat bilik aku ni, kau buat apa je yang kau nak buat. Kau nak tidur ke, kau nak tengok TV ke, kau nak isap rokok ke, kau buat. Aku nak bersiap sekarang. Tu Kak En angkat Kak En punya makeup kit, uniform. Kak En masuk toilet, bersiap dalam toilet lah tu juga. Masa tu juga Kak En buat mandi, pakai makeup dekat toilet, semualah. Lepas tu masa habis tu je Kak En keluar, Kak En packing. Iwak ni tak puas hati, tanya lagi, beritahu aku lah, asal kau ni macam emergency sangat ni kan. Jangan cakap banyak, aku nak pergi turun lobby sekarang juga. Kau nak tahu, kau turun kejap lagi, nanti aku beritahu. So Kak En turun lah. So Kak En turun tu 1 jam, setengah jam sebelum wake up call. Imagine, setengah jam sebelum wake up call. So Kak En turun pergi reception, bagi tahu wake up call cancel. Kak En tunggu dekat lobby. Tunggulah budak-budak ni. Itulah duduk lah kat lobby tu kan. Lepas tu steward tu turun. Steward tanya Kak En, ceritalah asal. So Kak En ceritalah dengan dia. So dia cakap dengan Kak En, babe, bukan kau seorang je yang kena, ramai lagi yang kena kat sini. Aku pun tak tahu hotel ni kenapa kan. Macam tu lah dia. Itulah ceritanya. Masa yang dia pandang Akak dekat cermin, Akak nampak tak wajah dia macam mana sebenarnya? Wajah dia tu macam muka Kak En. Muka Kak En. Oh, muka Kak En. Muka Kak En. Muka dia tu muka Kak En. So reflection tu bercakap dengan kita lah. Dia tengok cermin tu, dia punya reflection tu cakap kat kita. Macam tu. Dia cakap apa tadi Kak? Yang tadi tu, Abasal dia kata. Lepas tu dia gelak. Abasal. Akak okay, saya cuba nak Oh my goodness. Okay, saya bercerita ni pun Kak En macam okay. Maksudnya Akak bangun, dekat depan Akak tu memang ada orang, tapi Akak boleh nampak muka dia pada reflection pada cermin tu, betul? Reflection tu. Yes, betul. Betul. Dia macam kita terkejut lah. Macam kita terkejut lah. Muka aku. Macam tu. Macam tu. Macam terdetik, muka aku lah. Akulah duduk situ. Macam tu. Dan pakaian dia kan hitam. Adakah pakaian hitam dia tu adalah pakaian uniform sebagai cabin crew? Tak. Ini baju yang dia pakai tu Kak En tak ingat sama ada baju tu baju kemeja ke, baju kembang yang kelawar punya baju tu ke apa ke kan. Tapi yang Kak En ingat baju yang kat bawah tu semua hitam. Agak menarik lah kisah ni kan. Kita orang kata kita tak pernah dengar lagi kisah cabin crew ni macam mana kan. Even dalam flight kapal terbang yang selama ni aku sebagai yang berhidup bertahun kat sini juga, aku sini tak pernah tahu pun kisah. Ada juga kapal terbang ni ada kisah seram. Itulah. Aku rasa mungkin lah ada, cuma tak diwar-warkan lah. Sebab yelah benda ni kan kalau kita ceritakan benda seram ni, mungkin dia akan impact lah dekat dia punya sales nanti. Betul. Kan. Mesti akan komen nanti kat bawah ni, Akak cabin crew kapal dia apa semua. Memang takkan dapat tahulah kau. Itu lah. Okay, tapi betul. Yang penting flight selamat landing. Betul. Kan? Ya, betul. Betul. Jadi mungkinlah akan ada cerita lagi. Mungkin akan ada beberapa versi lagi cerita yang ada lagi. Ada dalam aircraft. Ada. Alright. So sebenarnya kita line tak berapa nak okey sangat malam ni. Jadi saya rasa mungkin kalau ada nanti kita akan shoot pada next day. Mungkin bila-bila nanti yang free kita akan shoot semula. Sebab kita rasa malam ni tak berapa nak okey. Boleh je. Betul. So kita nak ucapkan terima kasih kat Kak En sebab sudi berkongsi dengan kami cerita yang unik. Tak pernah lagi orang kongsi dengan kami cerita macam ni. So kepada korang, kalau nak lagi cerita Kak En, boleh komen dekat bawah part tu. So nanti kami pun mudah lah untuk minta dekat Kak En kalau ada permintaan. Dan terima kasih Kak En lagi sekali. Dan terima kasih kepada para pendengar yang sudi mendengar dari awal sampai habis. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye-bye.